Okey, so tajuk hari ini ialah dalam buku teks anda, modul ke-7, bab yang ke-7, kita nak sediakan penyata kewangan. So dalam penyata kewangan ada dua bahagian, iaitu akaun perdagangan, okey, dan penyata kedudukan kewangan. Tapi untuk hari ini kita nak fokus untuk perdagangan. So dalam perdagangan, apa yang wujud di sebelah kredit, ini bentuk T ya, perdagangan kalau bentuk T, sebelah kredit sini, okey, sebelah kredit sini adalah semua maklumat hasil. Okey, sebelah debit sini ialah kos untuk jualan, iaitu belanja kita. So ini jualan barang niaga di kredit, belian barang niaga, semua kos yang terlibat untuk belian barang niaga di sebelah debit. So bila jualan tolak kos jualan, anda akan dapat untung kasar. So ini bentuk T. Okey, tapi dalam SPM kita selalu guna bentuk penyata, iaitu kita senaraikan dari hasil kita buat di atas dulu. So ini bahagian yang kredit. Okey. Kalau bentuk T kita buat di sebelah kredit, kalau bentuk penyata kita buat di bahagian atas. Okey, jualan tolak dengan kos jualan, kita dapat untung kasar. Kalau dapat negatif, okey, dan we say rugi kasar. Okey, so hari ini kita rujuk kepada format penyata, iaitu akaun perdagangan, muka surat 225. Rujuk kepada format ini, kita cuba jawab satu contoh soalan from your textbook. Soalan pertama, anda dikendaki menyediakan akaun perdagangan pada Julai 2016. Yang ini muka surat 247. So kita senaraikan tajuk, inilah tajuk kita. Salin semua, tak payah hafal, salin je. Dalam exam dia mesti bagi. Okey, salin tajuk ini. Okey, buat dalam akaun 1. Okey, so ini tajuk kita. Akaun perdagangan bagi tahun berakhir Julai 2016. Muka surat 247 nombor 1. Okey, so dalam perdagangan kita mula dengan jualan. Ikut format ya. Dalam formula you must start with jualan. Kalau ada pulangan kena tolak. Okey, so kita rujuk soalan, ambil jualan. Nampak tak jualan di sini? So jualan tolak pulangan jualan. Okey, kita masukkan nilainya. Semua letak di sebelah kolom yang paling kanan. Kita ada 3 kolom letak nilai wang. Tapi kalau untuk jualan dan pulangan, kita semua letak di kolom yang paling kanan sekali. Okey, so bila tolak saja, anda akan dapat jawapan. Selepas tu kita panggil jualan bersih. Okey, 45,000 tolak 2,000, you dapat jualan bersih. Lepas tu kita catat bahagian kos jualan. Okey, kos jualan kalau kita rujuk kepada formula inventory awal, belian, angkutan masuk, kos barang untuk dijual. Ikut je susunan macam ni. Okey, yang ada kita letak. Kalau tak ada tak perlu letak. Okey, so inventory awal dulu 1,300 letak di kolom tengah. Inventory awal mesti di kolom tengah. Okey, dan kita campur belian. Okey, letakkan nilai belian. Okey, soalan ni ada tak pulangan? Nampak ada pulangan belian. So belian mesti tolak dengan pulangan belian. So kita tolak je pulangan belian. Bila kita pulangkan barang, anda akan dapat belian bersih. Macam tadi, jualan tolak pulangan jualan, you get jualan bersih. Belian tolak pulangan belian, you get belian bersih. Okey, lepas belian bersih, tengok ada lagi tak maklumat yang berkaitan dengan belian, iaitu angkutan masuk. Okey, angkutan masuk. Satu saja. Okey, angkutan masuk. Dan kita campurlah angkutan masuk.
Okay? Kalau soalan ni tak ada angkutan masuk, let's say dia ada upah atas belian, ada duty import, ada insurans, then baru kita letak. So ini kita sebut dalam short form yang selalu kita sebut AUDI. Okay? A-U-D-I. AUDI. Angkutan masuk, upah, D ialah duty import, insurans atas belian. Kalau ada. So soalan ni hanya ada satu je, angkutan masuk. So lepas kita dapat angkutan masuk, okay, pindahkan jawapan di kolom tengah. Okay, kolom tengah. So sini ada 3 kolom kan, you jangan confuse ya. Kolom 1 hanya tentang maklumat belian sahaja. Ini maklumat belian. Okey, sehingga anda dapat belian bersih tambah angkutan masuk. When you get kos belian, baru anda pindah ke kanan. So sekarang inventory awal, stok pada awal tahun, tambah dengan kos belian. Okey, so bila anda tambah dengan kos belian, anda akan dapat satu nilai, kita panggil kos barang untuk dijual. So, kos belian dengan kos barang untuk dijual memang tak wujud daripada soalan. Anda yang perlu tambah sendiri. Okey, kos belian ialah belian bersih tambah angkutan. You get kos belian. Okey, kalau kos barang untuk dijual, inventory awal tambah kos belian, you dapat kos barang untuk dijual. Okay, so dalam second column, kolom tengah, hanya ada inventory awal, kos belian, kos barang untuk dijual dengan inventory akhir, stok pada akhir tahun. Okay, stok pada akhir tahun, kita ambil daripada soalannya, memang dia bagi di sini. Inventory akhir 1890. Okay, so kita letak je. Dan akhir sekali, yang ini ialah kiraan sendiri. Kos barang untuk dijual, tolak dengan inventory akhir, you get kos jualan. Okey, ini juga kita kira sendiri. Lepas tu, jawapan akhir, kita tengok ya. Jualan bersih, tolak dengan kos jualan. Kalau you dapat positif, jawapannya, maksudnya hasil jualan kamu lebih daripada kos. When you positive, that means untung. Kalau untung di bawah akaun perdagangan, we say untung kasar. Okay, so selesailah akaun perdagangan. Okay, jualan barang niaga, tolak dengan kos jualan, you get untung kasar if you positive. Okay, so selesailah soalan nombor 1, muka surat 247. So, anda boleh cuba lagi soalan muka surat 248 nombor 3. Okey, nombor 3. Muka surat 248 ya, muka surat seterusnya. So, dekat sini ada banyak. Tapi bukan semua ada kaitan dengan perdagangan. Okey, soalan 3, anda hanya perlu sediakan perdagangan. Today we focus on account perdagangan. So, yang cikgu dah highlight di sini, yang perdagangan mesti berkaitan dengan jualan, inventory, sama ada awal atau akhir, belian, ulangan jualan. So, nampak saja di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja maklumat yang berkaitan dengan perdagangan. Tengok formula sekali lagi. Apa yang wujud dalam perdagangan, baru kamu guna untuk menjawab perdagangan. Yang lain, gaji pekerja, kadar bayaran, dalam formula memang tak ada. So, jangan buat. Okay, so anda rujuk saja maklumat berkaitan dengan perdagangan. You try to do number 3, buat perdagangan di sini. Okay, carikan untung kasar ataupun rugi kasar. Lepas tu, satu lagi soalan. Nombor 4, muka surat 248. Muka surat yang sama, soalan 4A. Perdagangan only. Hanya buat akaun perdagangan. So, daripada sini, soalannya dia dalam bahagian yang lebih banyak. Ada kolom debit, ada kolom kredit.
Okey, so kita ambil maklumat yang berkaitan dengan akaun perdagangan. Contoh, inventory, tengok tarikh 2015. Ini inventory awal. Okey, ini ialah 2016, tahun seterusnya. Inventory akhir, ada dua nilai. Kita ambil nilai yang terendah. Okey, so inventory akhir, nilai yang paling rendah, 5,700. Yang ini tak payah pakai. Okay, so inventory akhir ada, inventory awal ada belian, ada jualan, ada pulangan, okay, ada angkutan masuk, kalau ada duty import, kalau ada apa saja yang berkaitan dengan Audi, okay, yang contoh sini Audi, insurans atas belian, kalau ada kita guna, okay. So di sini cikgu dah highlightkan maklumat yang berwarna merah ialah maklumat yang berkaitan dengan perdagangan. Okey, tapi yang di sini lain sikit sebab dia dalam satu baris belian dan jualan ada dua nilai. Yang kamu sentiasa kena ingat yang kredit nilai yang paling besar is jualan. So jualan di kredit, pulangan jualan di debit, opposite. Kalau belian debit, pulangan belian mesti kredit, opposite. Okey, so anda guna maklumat yang berwarna merah ini, cuba buat sahaja bahagian 4A, perdagangan sahaja. Jangan buat yang lain. Hari ini kita belajar perdagangan saja. So ada dua soalan anda perlu buat, okey? 248 nombor 3 dan 4A. Nombor 3 dan 4A dari muka surat 248. Okey?